minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan puan-puan sama ada di dewan ini maupun yang live di Facebook ya. Jadi sebenarnya untuk slot pada pagi ini ada slot Ustazah Isfadiah binti Muhammad Dasuki. Tapi oleh kerana beliau masih berada di luar negara, jadi kita doakan semoga beliau dalam keadaan sihat dan selamat ya, kerana beliau bersama dengan tim dalam misi bantuan kemanusiaan musim sejuk di Syria ya. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau ikuti live Facebook dia sehari dua ni memang adalah malam pukul 9 ya. Jadi mudah-mudahan usaha yang dilakukan itu walaupun sedikit dia dapat menyumbang kepada apa yang dikatakan kebaikan untuk ummah ya. Memang kita tak mampu nak buat semua. Kita nak mengubah suatu keadaan yang runtuh, yang hancur itu menjadi sedia kala yang macam tempat kita berada, memang tak mampu. Tetapi apa yang Allah Ta'ala nilai adalah usaha kita ya. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim AS ya. Ketika Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api yang membakar ya, memang kuasa Allah Subhanahu wa taala perintahkan api untuk menjadi sejuk. Kuni badan wa salaman ala Ibrahim. Namun ada satu makhluk burung ini ya, yang dia tetap berusaha untuk memadamkan api tersebut ya. Walaupun memanglah kalau burung berapa banyak air yang dia boleh bawa kan, tapi itulah menggambarkan usaha yang dilakukan dan itulah yang Allah Ta'ala akan nilai terhadap diri kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menjadikan kematian, menjadikan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum, siapakah di kalangan kamu, ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Jadi amalan kita ialah respon balas ya, ataupun reaksi kita terhadap apa-apa yang berlaku ya. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa respon kita? Kita bersyukur, alhamdulillah. Kita gunakan nikmat tersebut kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala redai ya. Kita sumbangkan sebahagian daripada harta kita untuk perkara yang wajib, yang zakat, yang sunat, apalagi sedekah. Jadi kalau nak menyumbang yang ustazah ada kat sana tu pun boleh sumbangkan ya. Tak kira berapa mana, 10 sen pun tak apa, itu kemampuan kita. Allah Ta'ala bukan melihat kepada berapa juta yang disumbangkan, berapa ribu yang disumbangkan, sebab ia bergantung kepada seseorang. Kan sedekah yang paling afdal bila? Sedekah ketika kita rasa kedekut. Sayang sangat sebab kita nak jadi jutawan, tinggal 1 sen je nak jadi jutawan. Tiba-tiba kita nak sumbangkan pula ya. Jadi di situlah ya sedekah yang paling afdal. Artinya situ melihat ya, tuan-tuan puan-puan, dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan kita bukanlah dinilai daripada perbuatan kita, tapi hati kita. Betapa kita berlapang dada, kita dapat melawan nafsu kita, di situ akan menentukan status ataupun kualiti amalan kita. Sebab tu dalam hadis yang selalu kita baca, innamal a'malu binniyat ya. Tapi itu bukan topik kita nak bincang, intro je ya, sebagai muqaddimah perbincangan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan puan-puan, saya mulakan pengajian buku ataupun kitab Wanita Dambaan Syurga. Jadi kalau rakan-rakan di Facebook nak lihat, inilah buku dia ya, buku Wanita Dambaan Syurga. Jadi nampak tajuk ni macam tajuk bahasa orang kata
bahasa bombastik, bahasa cantikan, tapi sebenarnya ialah perbahasan tentang fake wanita, ya. Fake wanita yang dikarang oleh Dr. Muhammad Zuhdi Ahmad Khosasi, ya. Jadi ni adalah kawan saya lah, Dr. Zuhdi Ahmad Khosasi, editor ataupun yang menyaring menulis balik, mengedit, ya, karya ini. Ustaz Ruhizi Rais juga kawan-kawan saya kan, kamilah semua. Dan buku ini di antara pengarah, kata-kata pengantar juga adalah Ustazah Isfadia, yang sepatutnya orang kata memoderatorkan ataupun mengupas buku ini. Baik, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau siapa-siapa yang berpeluang untuk memiliki, itulah yang terbaik, ya. Kenapa? Ustazah ni biasanya kalau nak bincang masalah fiqh, dia akan refer pada saya dulu, ya. Dia akan tanya saya berkaitan hukum fiqh. Kerana apa? Kerana asas pengajian banyak memang fiqh dalam bidang saya. Saya belajar di Pondok Pasir Tumbuh dulu, lebih kurang dalam 6 tahun. Lepas tu saya pergi Pakistan 3 tahun, belajar juga mazhab Hanafi. Lepas ke Pakistan 3 tahun, saya belajar di Mesir dalam bidang syariah 4 tahun lagi. Berapa tahun dah tu? 6, 3, 9, 4 lagi 13 tahun. Lepas tu saya sambung master saya di UKM dalam bidang fiqh usul, tambah lagi 3 tahun, artinya dah 16 tahun jugalah, ya, fokus dalam bidang itu. Jadi insya-Allah apa-apa yang kita bincangkan mudah-mudahan ia bermanfaat. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengok daftar buku, saya dulu kalau biasa dengan anak saya untuk cara belajar, yang pertama sekali untuk menguasai satu subjek, kita kena hafal apa konten dia, kandungan buku. Kandungan buku ini menggambarkan apa yang akan kita bincangkan secara umum, ya. Cumanya sejauh mana perbincangan dibincangkan, itu boleh kita tengok konten. Jadi asasnya bila kita nak menguasai suatu perkara, kita kena dapat gambaran awal, ya, apa yang akan kita bincangkan. Jadi buku ini dibahagikan kepada 11 bahagian, di mana bahagian yang pertama, pengarang membincangkan tentang wanita itu sendiri, di mana tajuknya dikatakan sebagai wanita anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nampak buku ini dikatakan begitu kerana asas sesuatu perkara untuk kita memahami, kita kenal sesuatu perkara itu sendiri. Jadi wanita, memang kita tahu wanita kan, wanita takkan sama dengan lelaki. Ya, kalau orang menuntut persamaan, memang ada persamaan antara lelaki dan perempuan. Daripada sudut apa? Segi hak dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hak untuk mendapat kebebasan. Dalam kebebasan yang ditakrifkan oleh Islam, bukan kebebasan dalam sudut keinginan kita. Kalau ikut keinginan kita memang takkan sama dan tidak ada limitation dia, ya. Sebab itulah dalam kehidupan kita selalu kita fikir apa yang kita inginkan atau apa yang kita perlukan. Kalau kita inginkan yang kita nak dalam hidup kita, boleh kita penuhi semuanya. Walaupun duit berjuta, berbilion pun dia nak, dia takkan dapat penuhi. Contohnya lah kesihatan. Walaupun dia ada duit banyak, dia nak sihat, sihat tu boleh dibeli? Tak boleh. Kalau ada kena COVID, terima je lah. Yang penting dia berusaha untuk kita nak recover balik. Setakat ni ubat tak ada lagi. Caranya ialah kita kuatkan balik imunisasi kita. Itu yang ada vaksin tu. Vaksin bukan ubat. Vaksin bukan obat. Allah Ustaz, saya ambil vaksin. Kena juga Ustaz. Baik, tak payah ambil. Itu tanggapan yang silap lah. Sebab dalam fiqh ini, kita perlu berusaha. Ya, bila tidak ada obatnya, belum dijumpai obatnya, memang kita tahu setiap penyakit ada ubatnya. Cumanya kita tak discover lagi, Allah Ta'ala tak berikan lagi petunjuk kepada kita macam mana nak melawan. Tetapi obat yang utama ialah kita kena kuatkan imunisasi kita. Tapi kalau kita dah kuat imunisasi kita, kita memang sihat, tak ada apa penyakit, tiba-tiba sebab COVID tu Allah Ta'ala panggil kita, nak salahkan vaksin ke? Nak salahkan COVID ke? Tak ada. Sebab inilah kekuatan orang yang beriman, ya. Selepas dia berusaha mengikut perkara yang dibenarkan oleh syariat, seterusnya dia bertawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi patah balik tajuk kita. Itu masalahnya. Saya ni kalau bercakap ceramah ni asyik kadang jauh pergi. Saya selalu pesan masa saya mengajar di kuis dulu, ya, 16 tahun saya mengajar. Ialah bila kita mengajar pada anak murid, kita nak banyak share berkaitan dengan kehidupan. Saya pesan, kalau saya keluar tajuk, tolong ingatkan saya. Takut nanti syllabus tak habis, ya. Jadi bahagian ni pertama, pengarang membincangkan tentang keistimewaan wanita. Sebab wanita terkadang dirasa teraniaya, kenapalah kerja banyak, kenapa kena buat itu, kenapa kena bersalin, kenapa perlu mengandung, kenapa lelaki tak mengandung, kenapa lelaki tak boleh bersalin, kenapa tak ada penyakit kontrak apa? Contraction kan, kepada lelaki tak ada, sampai ada orang yang buat satu uji kaji, ya, bagaimana lelaki nak merasakan kesakitan bersalin. Dah sakit tu pun nak lagi 2-3 kali bersalin kan. Jadi di situ memang ada keistimewaan yang Allah Taala berikan kepada lelaki, kepada wanita, tidak pada lelaki. Kemudian apakah janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita, dan apakah fungsi wanita dalam keluarga dan masyarakat. Jadi ini memberi gambaran kepada kita tentang peranan wanita, dan apabila dia memahami tentang apakah dia wanita, apakah tanggungjawab dan peranannya, maka seterusnya dia akan ditekankan tentang hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sendiri tidak memahami, dia tidak kenal dirinya sebagai seorang wanita, itu yang asyik tak puas hati je. Ya. Kenapalah wanita ni, perempuan ni, ya, bahagian pusaka kecil 1/8 je isteri kan, dapat 1/8 kalau ada anak, ya. Kalau tak ada anak dapat 1/4, ya. Kenapa sikit? Suami pula bilalah isteri meninggal, dia sama ada dapat 1/2 ataupun 1/4, double daripada isteri. Mana adil? Wanita tak kuat bekerja, tetapi kenapa lelaki yang boleh kuat bekerja dia dapat banyak? Tengok, kita dah rasa macam tak adil, ya. Yang kedua, contohnya lagi lah, ya, asyik perempuan dia kerja kat rumah, jaga anak, kenapa lelaki tak buat macam tu? Dia nampak tidak adil. Jadi bila kita memahami tentang wanita, peranan wanita, tugas wanita yang telah ditetapkan menurut syariat, insya-Allah kita akan tenang, kita akan rasa selesa walaupun dia susah. Contohlah tuan-tuan puan-puan, selalu saya sebut, yelah abang senang tak pakai tudung, tak pakai stokin, tak pakai sarung tangan, cepat je. Itu biasa kan. Kalau perempuan semua, ya, haji-haja nak keluar rumah, berapa masa diperlukan untuk pakai tudung? Lepas tu dia kata ada anak tudung lagi. Setengah jam tak cukup kan? Lelaki okey je, dia pakai seluar, pakai baju, ambil kunci, 5 minit siap. Jadi di situ kan, memang nampak perbezaan di antara lelaki dan wanita daripada sudut kehidupan. Tetapi bila kita faham peranan kita, apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita, kepada para wanita ini, insya-Allah kita akan lebih rasional dan kita akan lebih tenang. Itu bahagian pertama. Yang kedua, ya, di mana pengarang akan membincangkan tentang perkara asas dalam ibadah, iaitu apa dia? Iaitu taharah wanita. Kewajipan kita adalah menunaikan ibadah, tetapi ibadah itu dimulakan dengan taharah. Kerana syarat untuk sempurna ibadah dia akan dimulakan dengan taharah. Gitulah tuan-tuan puan-puan, kalau tengok mana-mana kitab turas, ya, berkaitan dengan fiqh, kalau kita lihat dalam kitab yang bentuknya dalam tulisan Jawi, Matla'ul Badrain, itu kitab turas lah. Kalau tuan-tuan puan-puan boleh baca kitab itu, memang cantik, ya. Kalau di Selangor, buku itu dijadikan rujukan untuk kes-kes syariah, ya. Bahkan kitab itu disusun semula dalam bentuk enactment. Kat tepi tu ada dia punya tajuk kecil, huraiannya apa, untuk mudah dijadikan rujukan. Dia akan mulakan juga dengan kitab taharah, ya. Kitab Imam Syafi'i, ya, Al-Fiqh Syafi'i pun ditulis mulakan dengan kitab taharah. Kitab yang besar, Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yang ada lebih kurang 8 jilid, karangan Wahbah Zuhaili, juga memulakan bab taharah, ya. Dan banyak kitab-kitab hadis juga mulakan dengan kitab taharah. Kerana apa? Kerana taharah itu bukan syarat bagi ibadah, ya. Dan hukum hakam, ya, berkaitan fiqh ini biasanya dia akan mulakan dengan hukum ibadah. Apa dia? Solat, puasa,
zakat, haji dan sebagainya. Jadi di situlah taharah wanita ini juga suatu yang agak special, ya. Kalau saya membincangkan taharah wanita, saya tak ada pengalaman. Saya boleh cerita je. Cerita darah haid biasanya 7 hari 7 malam, ya. Paling cepat 1 hari 1 malam, paling lama ya 15 hari. Saya boleh cerita. Saya tak ada pengalaman. Pengalaman bersuci itu tidak ada. Lepas tu kadang bila cerita pasal darah, setiap orang itu berbeza. Ya. Sebab itulah bila cerita bab darah ni memang sesuainya adalah seorang wanita yang dia boleh ada pengalaman, ya. Namun segi hukum betul lah dia akan refer kepada lelaki kerana kebanyakan ulama, ya, imam mazhab yang 4, ya, mereka adalah orang-orang yang memahami dan menguasai dalil-dalil hukum hakam. Sebab hukum fiqh ni dia tak boleh saya rasa. Ya, mesti ada sandaran. Sandarannya sama ada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya. Dan untuk kita istinbat hukum daripada Al-Quran, kita tak boleh sekadar kita tahu terjemahan ataupun kita Google je terjemahan dia, lepas tu kita ambil hukum. Tak boleh. Kerana bahasa Arab, keunikan bahasa Arab, dia ada unsur balaghah nama dia. Kesusahan bahasa Arab itu terkadang maknanya yang disebut tapi makna yang dikendaki lain. Sebab tu ada ayat muhakamat, ada ayat mutasyabihat. Macam mana kita nak katakan Allah Ta'ala duduk di atas arash? Allah Ta'ala duduk, itu yang jadi pertikaian dengan masalah akidah. Tu contoh, ya. Satu lagi masalah quruk, contoh ni saya, sebab kita memahami masalah fiqh, ya. Sebab tidak semua orang, tidak semua ustaz, ya, dia mahir untuk menyelesaikan ataupun menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan fiqh. Lebih lagi persoalan fiqh yang berbentuk semasa, yang perlukan ijtihad, ya. Samalah masalah yang vaksin pada mula-mula dulu kan. Vaksin tu tak tahu boleh ke tak boleh, lepas tu dia boleh membahayakan ataupun tidak. Memang, ya, implikasi vaksin itu kita kata ada kesan sampingan. Betul, dalam Islam la darara wa la diraran. Jadi sesuatu yang memudaratkan itu dia tidak boleh digunakan. Macam kita kena berhati-hati jangan sampai kita memudaratkan diri kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang memudaratkan, hukumnya adalah haram, ya. Tetapi ianya adalah dalam bentuk yang zonni. Maksud zonni ni satu yang tak pasti. Betul ke sebab vaksin? Daripada 1 juta contohnya, mungkin 1-2. Jadi 1-2 kes ini tidak boleh jadikan sebagai suatu sebab untuk mengharamkan dia. Sebab itulah kebanyakan ulama, ya, daripada ulama daripada Al-Azhar, ya, ulama dunia sepakat, ya, penggunaan vaksin itu adalah diharuskan, ya. Untuk apa? Untuk dalam proses kita menghadapi wabak seperti inilah. Itu contoh bagaimana kita nak menentukan suatu hukum, tak boleh rasa-rasa. Jadi gitu, ya. Kemudian bahagian yang ketiga, barulah penulis ni akan bincangkan tentang secara khusus tentang ibadah dalam Islam, fokus kepada solat, zakat, puasa, haji dan umrah dan sembelihan wanita. Jadi secara umumnya hukum solat ini antara lelaki perempuan sama, tetapi ada masalah-masalah yang khusus untuk wanita, jadi dibincangkan dalam buku ini, ya. Kemudian seterusnya bab 4, ya, akan bincangkan tentang kecantikan dan perhiasan wanita. Kalau dalam kitab-kitab turos, ya, yang asas dia akan membincangkan persoalan umum saja. Contoh pakaian, bentuk pakaian bagaimana, ya. Kemudian si kecantikan, ya. Mungkin si kecantikan konsepnya adalah konsep memahami konsep tabarruj, ya, dan konsep menutup aurat tu bagaimana. Tapi kecantikan dia bentuk fashion hari ini, ya, ataupun penggunaan bahan-bahan yang boleh menambah kecantikan, botox ataupun menggunakan apa-apa yang alat-alat makeup biar nampak cantik, ya. Lepas tu makeup pula tengok dekat dia mesra wuduk atau tidak. Dalam kitab tak terus tak dibincangkan, tetapi dalam buku ni insya-Allah akan dibincangkan lebih jelas, ya. Disertakan pula dengan fatwa-fatwa semasa. Dan kita pun tak tahu fatwa yang dikeluarkan ataupun yang telah dibincangkan, sebab dia peringkat
negeri, negara ataupun dunia, ya. Tentang solikan dan fashion, ni teknologi perubatan moden dan tradisional. Hari ini tuan-tuan puan-puan, kebanyakan wanita dia sangat risau dengan kecantikan, ya. Nampak kedut sikit, Allah macam mana? Carilah apa-apa yang boleh untuk mengurangkan kedut, ya. Salah ke tak salah? Tak salah, harus. Cumanya tengok tujuan dia untuk apa dan bagaimana dia exposekan ataupun ditunjukkan. Kalau dia tujuan dia adalah untuk keharmonian rumah tangga, dan dia tu rasa orang kata confident dengan dirinya tu, sentiasa bertenaga, sentiasa diterima, tak salah. Tetapi kalau tujuan adalah untuk show off, show off ya, nak tunjuk-tunjuk, nak tunjuk pula itu ialah kepada orang yang bukan sepatutnya, bukan mahramnya. Bila orang kata, weh, you punya kulit licin lah, dia pun rasa happy, rasa bangga. Itu tujuan dia. Itu tak betul, kan? Tak boleh, kerana tujuan ialah untuk menunjuk-nunjuk, bukan kepada tujuan yang asas, iaitu untuk keharmonian, pasangan suami isteri, ya, untuk dia sendiri. Yang itu kena dibincangkan juga. Kemudian yang kelima ialah tentang isu-isu semasa berkaitan dengan bagaimana keterlibatan wanita di dalam masyarakat, tentang apa dia sekarang ni, kecelaruan gender, ya. Ada lelaki, ada perempuan, ada khunsa. Itu dalam fiqh, ya. Dalam fiqh ada hukum yang khusus tentang lelaki, wanita dan juga khunsa. Apa dia khunsa? Khunsa ini adalah orang yang ada dua alat kelamin, ya. Tak tahulah berapa jumlah, ada statistik tak yang ditetapkan sebagai khunsa? Tak tahu, bukan, ya. Tapi benda ni selalu orang kata private, ya. Tapi hukum Islam menetapkan itu kerana ada berlaku, ya. Seorang insan yang ada dua alat kelamin, lelaki dan wanita, dan dua-dua berfungsi. Jadi di situlah hukum fiqh ada. Tetapi asasnya dia akan tentukan lelaki ataupun perempuan. Daripada sudut apa? Mana yang lebih berfungsi? Sama ada fungsinya lebih kepada lelaki ataupun fungsinya lebih kepada wanita. Kalau lebih fungsi kepada lelaki, dihukumkan sebagai lelaki, ya. Kalau wanita, lebih wanita, dihukumkan sebagai wanita. Maka kerana itulah dianggap satu jenayah apabila seseorang itu menukar jantina dia, sebagaimana isu sajat. Sampai dia pun tak berani nak duduk kat Malaysia, lari ke ada yang ikut Facebook dia. Jadi kadang-kadang lalu juga kat depan tu, kan, geram betul tengoknya ni, kan. Jadi itu yang kalau dia nak ikut apa yang diingini, dia tak akan dapat, ya. Sebab memang keinginan kita ada limitation dia, ada batasannya. Jadi situlah akan bincangkan dalam bahagian kelima ini tentang kecelaruan jantina dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut, dan bagaimana kita nak mengatasi, kita sebagai parent, kalau ada anak-anak kita yang nampak lembut-lembut, dia tetap sama ada lelaki ataupun perempuan, ya. Kalau perempuan, lelaki dia lembut, dia tetap lelaki, kena bantu dia untuk menjadi lelaki yang sejati. Kalau dia perempuan, kasar macam lelaki, pakaiannya tak nak pakai perempuan, pakaian lelaki, di situlah kita sebagai ibu bapa bimbing dia, ya, untuk dia menjadi wanita yang orang kata wanita lah, wanita betul wanita. Sebab kalau kita lihat, ya, dalam perkembangan anak-anak ni, dia banyak dipengaruhi oleh persekitaran, khususnya waktu kecil, ya. Sebab itulah kita kalau bincang pasal parenting, ya, kami bincang parenting sangat penting daripada awal lagi. Anak-anak seusia, orang kata tadika itu, kena tunjulkan kewanitaan dia dan kelelakian dia, daripada awal, supaya bila membesar nanti emosi dia, perasaan dia, penampilan dia benar-benar mengikut kepada kejantinaan dia. Kemudian segi aurat wanita, ya, pergaulan, kemudian dalam wanita pentadbiran negara, ya, kepentingan wanita dalam menjaga nasab, itu bahagian yang kelima. Kemudian bahagian yang enam yang lebih besar lagi, tengok, kan, itu kitab fiqh, ya. Cumanya dalam wanita dia banyak yang sini dia mengkhususkan kepada persoalan wanita. Bab yang keenam pula, ya, bila dah selesai persoalan yang umum berkaitan wanita, masuk pula bahagian berkaitan munakahat,
ya. Tapi munakahat yang khusus bagian wanita, di mana berkaitan dengan pertunangan, pernikahan, mahram dan juga wali. Mahram, wali ni sangat penting. Untuk apa? Untuk kita nak tahu mana halal dan haram dalam kita berhubung. Ya. Terkadang kita sebab terlalu mesra sehingga kita mengabaikan batasan-batasan mahram ini. Contoh sepupu sepapat. Sepapat pepatah kita kan, tapi biasa sepupu lah kan. Tapi sepupu sepapat ni sebab dah ramai. Jadi oleh kerana terlalu mesra daripada kecil dah bersama, terkadang bila dah besar pun aurat tak jaga. Kadang bertepuk tampar lagi. Dan sedihnya kadang ada tidur sekali lagi. Sedangkan kalau adik-beradik pun, lelaki perempuan tak boleh tidur bersama, kita kena pisahkan bila dia umur dia 10 tahun. Ini menjadi kebiasaan lah, bukan orang lain pun dah biasa berkecil sama dengan dia, tidur sekali pula, sebilik pula tu. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Mungkinlah tidak tahu dengan hukum hakam ini dan faktor kebiasaan mereka begitu. Kemudian masalah anak angkat, yang semua itu perlu dijaga. Tentang wali, jadi wali ni selalu timbul bila nak nikah. Kena tahulah siapa yang berhak untuk menjadi wali. Biasanya tak ada masalah bapa tak ada datuk. Datuk tak ada, sebenarnya boleh kepada beradik sebelum kepada wali hakim. Tapi sebenarnya dalam konsep wali bukan bab nikah aja, tetapi dalam masyarakat kita konsep wali ini sudah jauh terbesong, di mana konsep kebertanggungjawabban itu terhadap orang di bawahnya orang tak kisah dah. Orang tak ambil berat, alah itu anak dia, bukan anak aku pun. Kadang datuk pun tak ambil tahu, alah dia dah ada ayah dia sendiri. Tapi konsep wali ini dalam Islam sangat penting, dia kena jaga kebajikan. Kalaulah orang yang perempuan itu tidak ada nafkah, maka wali wajib untuk memberi nafkah. Sebab tu wali ni contoh datuk. Datuk pun terima pusaka. Kadang adik-beradik pun nak kirakan apa kena, adik-beradik dah jauh dah, tapi dalam keadaan tu dia boleh terima pusaka juga. Pakcik pun dah jauh dah kan dengan si mati, tapi bila situasi yang tidak ada waris lain kecuali pakcik pun boleh terima harta pusaka sebab kebertanggungjawabban terhadap anak saudara dia di situ. Itu konsep wali. Itu bab yang ketujuh. Bab yang keenam, kemudian bab ketujuh ialah tentang lebih detail lagi tentang hubungan suami isteri, wanita teman setia suami. Jadi ini juga sangat penting. Hari ini banyak isu-isu berkaitan dengan rumah tangga, berlakunya konflik. Kerana apa? Kerana tidak memahami peranan masing-masing. Ataupun terkadang ambil alih tugas orang lain. Hari ini contoh yang berkerjaya, siapa lebih berjaya dalam kerjaya antara lelaki dan perempuan? Ramainya perempuan. Pegawai-pegawai kerajaan kaki tangan awam, ramai lelaki perempuan? Sebab memang sesuai dengan sikap dan juga kepribadian perempuan ni. Kalau dia kerja pejabat, perempuan paling sesuai. Sebab apa? Siapa yang tahan duduk lama? Lelaki boleh duduk lama. Duduk kat meja tu kejap lagi dah hilang lah tu. Sama dia hilang pergi bilik air ke, pergi sana ke. Memang itu tabiat lelaki, dia tak boleh duduk diam, dia kena bergerak. Itu kebiasaannya begitu. Jadi bila nature kerja yang diukur begitu, sebab tu ramai wanita yang berkerjaya. Siapa yang tahan emosi? Yang beremosi? Sebenarnya beremosi lelaki. Yang beremosi itu adalah lelaki. Perempuan dia rajin tunjukkan emosi dia. Ada kajian menunjukkan tentang siapa yang lebih beremosi di antara lelaki dan juga perempuan. Yang lebih beremosi adalah lelaki. Cumanya lelaki kebiasaannya dia tidak ekspreskan dia punya emosi dia. Sebab dia senyap je. Kenapa? Macho. Tak nak tunjuk dia lemah. Perempuan dia suka berkongsi. Dia suka meluahkan perasaan. Jadi bila meluahkan perasaan, dia akan rilis, dia akan tenang, ada orang mendengar. Sebab tu kalau lelaki yang bijak, isterinya marah ke apa, dia dengar je, senyap je. Dia sambut mana yang patut, bukan untuk bertengkar. Dia takkan tinggalkan dia.
Tapi kalau lelaki yang tak bijak, bila isteri marah dia tinggalkan. Maksud dia tak bijak lah tu. Dia tak boleh nak memahami situasi. Wanita memang begitu. Sebab itulah lelaki cepat mati dulu daripada perempuan. Betul. Cuba tengok statistik bahagian insurans. Insurans ni, yang ambil insurans yang ada kan biasanya lelaki lebih ramai meninggal dibandingkan dengan wanita. Ya, duda tak ramai, janda ramai. Itu kebiasaannya. Jadi perempuan, bantulah para suami agar mereka tidak stres. Bila mereka tak bercakap, bukan mereka tak ada masalah, tetapi mereka lebih suka untuk berdiam diri dan cuba selesaikan masalah. Baru ni viral dalam dalam Facebook juga tentang satu artikel di mana isterinya asyik marah je dengan suami, asyik balik malam kan 2-3 tahun. Rupanya si suami ini lepas kerja dia buat kerja lain. Buat kerja apa? Nak tambah pendapatan. Sebab gajinya tak cukup. Kadang minta maaf sebut perempuan ni dia kadang tak kira macam mana kan. Kalau di luar kemampuan suami, kadang suami pula jenis tak pandai nak kata tidak. Dia berusaha juga dan terus berusaha. Jadi mudah-mudahan mereka diberkati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian bab ke-8 pula, yang ke-7 tadi berkaitan dengan hubungan suami isteri, tentang hak tanggungjawab, tentang hukum baikot suami dan berpoligami. Hukumnya bagaimana? Memang saya tahu bagi wanita poligami lah satu yang sangat sensitif, dan kalau boleh kita berdoa jauhkan daripada malaikat 40 apa asal sebut kan. Jadi namun itu suatu yang dibenarkan oleh syariat, maka kita perlu fahami, dan kalau kita tidak bersedia jangan sampai kita menolak hukum daripada Allah. Kalau tak bersedia terus terang cakap dengan suami, bukan saya tolak tapi saya tak bersedia bang sebab saya tak kuat, emosi saya tak kuat. Ustazah tu ingatkan saya, abang nak kahwin boleh tak masalah, tapi no way untuk dengan saya cari dia sendiri. Itu biasa. Jadi kalau kita berkomunikasi, memang kadang ada orang yang okey tak ada masalah. Sebab tu kita tak boleh nak hukumkan seseorang itu dengan keadaan kita. Kalau kita tak boleh, untuk kita saja. Tapi orang yang mampu dan dia orang kata mempunyai peluang di situ, maka kita doakan kebaikan untuk mereka. Jangan pula kita yang menjadi batu api. Dia okey, bila bincang kita jadi tak okey, kita yang menimbulkan masalah. Itu contohlah. Jadi kita faham hukum hakam dalam Islam. Kemudian yang ke-8 ialah tentang wanita itu sebagai ibu, di mana kita tahu wanita yang itu suatu bidang yang orang lelaki tak boleh ambil, orang lain tak ambil untuk menjadi seorang ibu. Sebab itulah ada hukum hakam berkaitan kehamilan, penyusuan. Lepas tu kalau mengambil obat perancang keluarga bagaimana, produktif sangat, setiap tahun satu. Tak salah. Adik-beradik saya ada 12 orang. Masa zaman dulu ramailah. Saya setakat 6 aja. Tengok ustazah saya adalah cukup lah dulu. Yang penting ialah nak menjaga anak-anak. Doakanlah anak-anak kami semua dalam keadaan yang baik, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi anak yang soleh dan juga solehah. Yalah, kadang kita bila bercakap ni senang, tapi bila kita menghadapi anak-anak sendiri itu satu yang mencabar. Saya masih teringat lagi masa zaman saya kecil dulu, saya simpati dengan seorang ustaz. Ustaz kerjanya mengajar, bagi kuliah, jawatan tinggi dalam kerajaan dengan title ustaz. Tetapi tiba-tiba anaknya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terlibat dengan dandah, mencuri. Siapa yang tak sedih kan? Nak tak mana muka mak ayah ni? Bukan sekadar ya ustaz, mak pun ustazah. Jadi sebenarnya bila macam itu, kita jangan judge dia. Kita bantu dia, beri kekuatan. Sebab anak Nabi pun ada yang tak beriman kan? Nabi Nuh, anaknya tak beriman. Nabi Adam, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi saya yakin ibu ayah dia sudah berusaha yang terbaik. Mungkin itu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Okey. Jadi itu perkara yang sangat penting tentang pengurusan keluarga. Kemudian segi zuriat biologi, zuriat biologi maksudnya yang anak betul lah. Kadang ada anak angkat. Kemudian satu lagi isu berkaitan dengan apa dia? Anak daripada tabung uji,
Ada kan nak dapat anak dengan cara biasa tak dapat, berusaha dengan cara-cara yang baru, yang moden ini bagaimana, boleh ke tidak, semua akan bincangkan. Kena dibincangkan juga tentang sambutan Hari Ibu, ya, betapa ibu ini sangat hebat, sangat besar gunanya, apa hukumnya menyambut Hari Ibu, ya. Orang kata buat apa nak sambut, hari-hari memang kita menyambut ibu kita yang kita perlu hormati. Ini semua daripada barat ni, ya, meng-highlightkan tentang Hari Ibu. Kita orang Islam hari-hari memang kita meraihkan ibu dan ayah. Jadi kalau kita nak sambut, bagaimana boleh ke tidak? Itu pun akan dibincangkan. Saya tak boleh jawab sekarang lah, tunggu nanti. Kemudian seterusnya tentang kedudukan mertua dalam Islam. Hari ini memang bila kita berumah tangga, kita dah ada dua keluarga. Keluarga sendiri, ibu dan ayah, dan keluarga mertua. Bagaimana sikap kita? Adakah kita anggap dia orang lain atau bagaimana? Dan di situ ada hukum mahkam yang akan dibincangkan. Seterusnya bab yang ke-9, iaitu tentang bila dah hidup berkeluarga kan. Biasanya hidup keluarga, dah ada anak cucu, apa dia? Dan sampai hari tua. Di hujung-hujung itu, ya, terkadang ada jodoh tak panjang. Situlah kita bincangkan hak suami dan isteri dalam perceraian. Isu ni pun banyak, ramai di antara wanita yang tak tahu apa hak-hak mereka. Jadi bila ada masalah, dia akan salahkan suami je lah. Ceraikan saya. Lepas cerai, tiba-tiba suami pula rujuk balik, dia tak nak. Itu hak dia. Salah ke dia menggunakan hak dia? Tak salah. Kalau betul tak nak, wanita gunakan hak wanita untuk berpisah. Ada tak? Ada. Di zaman Nabi pun ada, ya, sahabiah yang mengadu kepada Rasulullah SAW, dia tak nak dengan suaminya walaupun dengan dua cara, ya. Nabi tunjukkan cara dia, dengan sama dengan fasakh, dengan khulu'. Lagilah mudah sebenarnya para wanita hari ini, dia mempunyai senjata yang sangat ampuh. Apa dia? Tebus talak tu, khulu' nama dia. Kalau ditinggalkan, tak bagi nafkah dan sebagainya, boleh pergi belajar agama. Suami dah 5 bulan, kalau situ ada 4 bulan tak silap, ya, dalam taklid itu, nak ceraikan suami boleh dengan bayar RM1 je, dengan tebus talak RM1. Ada hak situ, tapi sebab ramai yang tak tahu, akhirnya dirasa dizalimi, asyik mengadu kat orang, jumpa orang ni cerita masalah dia, jumpa orang ni cerita masalah dia. Jadi tak selesai masalah. Sebab itulah kami, ya, saya dengan Ustazah, kalau ada wanita ada masalah kuat jumpa dengan saya, dengan kami, saya tanya nak buat apa. Dia kata nak bercerai jangan jumpa kami. Kalau nak bercerai pergi mahkamah terus. Tapi kalau nak cuba baiki keadaan, nak cari macam nak selesaikan masalah, okey, kita bincang. Yang lepas jangan diingat balik. Sebab selalu yang ingat, ya, sampai 20 tahun lepas, siapa yang ingat? Lelaki ke perempuan? Dia ungkit 20 tahun lepas tu. Dah orang kata dah zaman usia kan, dah zaman usia senja pun dia ungkit balik. Abang tak ingat ke dulu abang bukan ada apa pun? Ingat lagi dulu saya belikan abang motor kacai 20 tahun lepas, bukan 20, kadang dah 40 tahun. Tapi lelaki biasanya dia senyap je kan, ya. Terkadang memendam rasa, itulah bila benda-benda ni tidak diselesaikan dengan cara yang baik, ya, usia senja pun berlaku perceraian, ya. Statistik menunjukkan, di wilayah persekutuan, saya ingat dalam tahun 1999, satu program bersama dengan Warga Emas nak bina balik hubungan keluarga, kerana kadar perceraian di kalangan Warga Emas sangat tinggi ketika itu. Jadi rupanya bila ada mula-mula berkahwin, sibuk dengan orang kata cabaran kehidupan tu, perceraian tinggi. Bila dah sampai usia senja, anak-anak semua dah besar, dah tak ada, tinggal berdua. Tu yang saya nak ada je yang tak kena, ya. Bila dia tak kena, caranya tak betul, menyebabkan berlakunya perceraian. Sampai ada suami yang buat pengakuan, dia kata sebenarnya kalau ikut saya lama dah, ya, nak pisahkan dia, nak bercerai dengan dia, tapi memikirkan anak-anak. Sekarang anak-anak dah besar-besar, anak-anak semua dah boleh berdikari, inilah masanya. Tengok kan, sebab dia mengikut kepada hati dan perasaan, tanpa melihat kepada apakah tujuan utama dalam
keluarga. Jadi situ akan bincangkan bertemu dan berpisah kerana Allah, cantik dia. Maksudnya kalau perceraian itu adalah cara yang terbaik untuk menjadi hamba yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh teruskan. Kalau berkahwin itu menyebabkan dia orang yang sentiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada lelaki ataupun wanita. Lelaki sudah lost control, tak boleh nak kawal, tak boleh nasihat dengan isterinya yang dayus, dengan isterinya yang orang kata tak boleh nak kembali kepada Allah, ya. Di situ ada ruang fasarrihuhun nabil ma'ruf, ya. Kalau perempuan, ya, wanita, biasanya dalam usia-usia hujung-hujung ni siapa yang lebih baik? Semua wanita kan. Yang rajin datang mengaji. Lelaki berapa orang haji? Tak ramai je, 1, 2, 3, 4, 5, termasuk cameraman. Agaknya kalau tak ada buat cameraman tak datang juga. Tapi itulah kebiasaannya dalam usia-usia ni, ramai wanita yang suka dengan majlis-majlis pengajian, ya. Sebenarnya lelaki ramai juga, bukan masa dia. Kalau kuliah duha, ramai lelaki perempuan? Perempuan. Kalau kuliah maghrib, lelaki. Jadi tengoklah keadaan situ, dan bila ada masalah kan, kita ketepikan, orang kata judgemental kita yang suka menghukum, ya. Kalau ada kelemahan, ada kekurangan, kesilapan pada pasangan ni berkaitan dengan hubungan dengan Allah, serahkan dengan Allah. Kita apa dia buat, nak nasihatkanlah, ingatkan dan terus ingatkan dan terus ingatkan, ya. Tapi janganlah marah-marah. Kalau suami marah isteri pun dia akan jadi kesan yang lain, ya. Tapi kalau nasihatkan, ingatkan, itulah cara yang terbaik, ya. Dan Islam pun dia beri nasihat kepada lelaki, kalau perempuan itu tak baik, jangan pisahkan. Cari mana titik, ataupun walau ada satu kebaikan itu, ambillah yang baik. Orang kata pandangkilah ke orang kata perkara yang tak baik. Ustaz, macam ni dia tak nak pakai tudung, Ustaz. Dah lama saya bagi nasihat, dia tak nak sembahyang, Ustaz. Tak apa, itu urusan dia dengan Allah. Suami tugasnya nasihat, lepas tu beri bimbingan yang baik, ya. Kalaulah mungkin dapat suami yang tak baik, lagi teruk kan. Sekurang-kurangnya kalau suami baik, isteri tak baik, dia masih lagi terkawal. Bersabar itu lebih baik. Tapi tak ramailah lelaki kat sini kan. Okey, kemudian yang keempat ialah yang ke-10 ialah wanita dan kematian, ya. Jadi bila berlaku kematian, apakah, ya, perkara yang berkaitan dengan kematian, contohnya berkaitan dengan iddah, ya. Lepas tu berkaitan dengan pengurusan harta. Cuma di sini bab faraid dia tak masukkan. Jadi secara umum saja perkara-perkara yang berkaitan dengan kehartaan itu dibincangkan. Bila nak tahu tentang pengurusan harta, maka kita kena ada kelas lain lah. Mungkin Al-Falah kena bincang tentang faraid dan pengurusan harta. Itu pun sangat penting. Sebab apa? Sebab ramai yang meninggal dulu adalah lelaki, ya. Bila ditinggalkan oleh lelaki, tak ramai wanita yang tahu proses mengurus harta, ya. Akhirnya harta yang ditinggalkan itu tidak dapat digunakan oleh waris yang ditinggalkan, sama ada isteri ataupun anak-anak. Dan lebih parah lagi, mungkin isteri yang menjadi pemegang amanah menghabiskan duit yang menjadi hak orang lain. Contoh yang mudahlah, ya, duit KWSP. Sebab biasanya KWSP dia akan meminta kita untuk tulis penama. Bila penama maksudnya apa? Penama ialah pemegang amanah. Bila pemegang amanah, dia dapat duit, dia habiskan. Yang pertama dia habiskan untuk bayar hutang kereta rumah. Lepas tu dah habiskan untuk bayar kereta rumah, duit dah tak ada. Bila duit tak ada, dia rasa rumah tu penting. Tapi bila rumah ada, kereta ada, nak hidup pula susah. Jadi situlah perlu kemahiran macam mana sama ada harta itu perlu dicairkan untuk keperluan sendiri, bukan mengikut kepada apa yang dia rasa. Akhirnya bila tak ada kerja, minta bantuan. Rumah besar, kereta, tapi nak makan macam mana? Sebab masa tu duit yang ada, yang tunai itu digunakan untuk menebus ataupun menyelesaikan aset-aset yang ada. Serasa inilah peluang. Lepas tu bila dah dapat, nak cairkan, alah sayang pula nanti nak duduk kat mana. Situ
perlukan kemahiran dalam mengurus harta. Jadi itulah sedikitnya tentang kandungan buku. Jadi selama mana buku ini dibincangkan, maka inilah topik-topik yang akan dibincangkan bersama. Mudah-mudahan ia memberi satu panduan kepada kita bagaimana menjadi seorang wanita yang baik, wanita yang dapat menyempurnakan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna, sama ada hak itu berkaitan dengan kita sesama manusia, apatah lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kena ada ilmu, ya. Kerana ilmu itulah yang menjadi penunjuk, ya. Sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Baik, habis tentang buku, maka habislah kitab Wanita Dalam Syurga Selebih Je Baca Sendiri. Boleh faham, ya? Ini buku yang kita akan gunakan selama bersama Ustazah. InsyaAllah secara detailnya kita akan perincikan daripada masa ke semasa. Baik, kita masuk bab yang pertama, tentang keistimewaan wanita. Saya rugilah, ya. Bagian lelaki ni, tuan-tuan puan-puan, rugi sebab tak jadi wanita. Sebab istimewanya untuk wanita, memang sebenarnya wanita ni pada saya lah sangat beruntung, ya. Sangat beruntung dibandingkan dengan lelaki. Kerana apa? Segi tanggungjawab yang wajib ditunaikan ini tidak seberat kaum lelaki, ya. Wanita kalau nak masuk syurga memang sangat senang dibandingkan dengan lelaki, ya. Lelaki banyak tanggungjawab yang perlu disempurnakan. Tanggungjawab kepimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ya. Kalaulah anak isteri tak solat, suami bertanggungjawab. Tapi kalau suami tak solat, isteri tidak dipertanggungjawabkan. Anak tak solat, ibu, isteri tidak dipertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan adalah ayah dia, suami dia. Itulah sedih saya. Beruntung bagi wanita, kan. Itu orang kalau melihat pandangan agama, memang dia akan bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam buku ini terangkan, ya, sesungguhnya dalam surah At-Tin yang keempat, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Wanita dengan kejadiannya itu memang sebaik-baik kejadian, walaupun ianya berbeza. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, ya, perkara ini perlu ditekankan, ditegaskan kepada anak-anak kita agar dia bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Kalau dia sebagai lelaki, tekankan dia sebagai seorang lelaki, dan dia dapat tunaikan tanggungjawab dia yang besar itu kepada, ya, kepada orang yang sepatutnya. Kalau wanita, perempuan, kena tekankan, tunjukkan kewanitaan dia, keperempuanan dia. Ini pengalaman saya lah. Saya tengok ada salah seorang anak perempuan saya, daripada awal tu nampak dia tak nampak kewanitaan dia. Dia nampak macam agresif sikit. Mungkin bila kat sekolah, kan, ya, dengan sekolah rendah, dia tadika, ya, dia agak kasar, ya. Tapi alhamdulillah Ustazah selalu orang kata dampingi dia, ya. Bila dia pakai pakaian, ada sesekali memang kadang kan orang budak-budak sekarang mana suka pakai baju kurung, semua nak pakai seluar, lepas tu yang baju labuh kadang singkat, ya. Yalah, terkadang itu adalah pengaruh pada kawan-kawan dia. Walaupun mak ayah dia pakai jubah, ya, Ustazah pakai jubah, saya pakai jubah, kadang anak-anak ni ada dia punya pengaruh di sini, dia nak trend-trend dia. Jadi situlah perlukan kemahiran dia. Jadi itu contoh dia, ya. Memang Allah Ta'ala jadikan wanita itu dengan sebaik kejadian. Jadi setiap ciptaan Allah mempunyai keunikan yang cukup istimewa. Begitu juga dengan kejadian lelaki dan perempuan. Perbezaan yang amat mengagumkan dari segi aspek, sama ada fizikal, emosi atau mental, ianya semuanya itu adalah suatu nikmat, satu anugerah yang perlu kita hargai dan kita syukuri dan saling menghargai, menghormati di antara satu sama lain, ya. Jadi kalaulah lelaki memang tubuhnya yang kuat, dia tak boleh kata aku lebih kuat daripada awak, ya. Betul, tubuh dia kuat tapi emosinya lemah, ya. Kajian menunjukkan antara cubaan membunuh diri di antara lelaki dan perempuan, siapa yang banyak nak bunuh diri? Perempuan. Nak bunuh diri ramai perempuan, tapi yang betul-betul bunuh diri
lelaki. Sebab dia tak boleh dengan emosi dia yang telah dipendamkan. Perempuan ni mancang sangat nak terjun tu, tapi tak terjun juga. Lelaki kalau terjun, dia terus terjun. Kan ada kes yang di jembatan Pulau Pinang tu kan, dia naik motor bergaduh dengan isteri atas motor, dia berhenti motor terus terjun dalam laut. Perempuan dia kata pun dia tak terjun lagi, dia masih lagi orang bergaduh ke wanita menjerit ke. Macam tu dia. Tapi itulah kita perlu saling menghormati dan mengakui kelebihan masing-masing. Selalu saya sebutkan dalam kekeluargaan, lelaki perempuan ini tujuan dia untuk apa? Untuk saling lengkap melengkapi. Wanita pun asalnya dijadikan dia tulang rusuk Nabi Adam, memang mereka saling memerlukan di antara satu sama lain. Kemudian bila kita lihat tentang sejarah, sejarah kejadian manusia, manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam. Bila Allah Taala cipta Nabi Adam, sampai satu ketika Nabi Adam lelaki kan, mana dia boleh seorang-seorang, lonely. Memang lelaki sifat dia, kalau dia dah bersama dengan seorang, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Betul tak Ji? Boleh betulkan pandangan saya? Dia angguk ialah tu kan. Sebab tu jangan heran kalau lelaki yang sudah kehilangan pasangan dia akan cari lain. Itu normal. Memang itu fitrah dia. Dia tak kira umur. Sama dia dah usia senja, kadang anak-anak pun, abah aku tu dah tua dah, takkan nak kahwin lagi. Jadi kepada anak-anak, fahamilah situasi itu. Kalau perlukan, cari teman dia, peneman dia, bantulah dia. Jangan kita pentingkan diri kita sendiri. Sebab apa? Kadang tak bagi anak-anak ayah nak kahwin lagi. Sebab apa? Harta. Takut nanti bini muda atau bini baru kan, dikongkong semua harta, anak-anak harta habis. Jadi jangan ada perasaan seperti itu. Kalau tuan-tuan puan-puan sebagai anak, ada ibu dan ayah, biarlah berikan kebebasan pada mereka. InsyaAllah rezeki kita ada. Dan saya pun begitu juga dengan Ustazah, selalu bincang, tak apalah, harta ayah sebelah ibu ke, sebelah mertua ke, serahkan pada mereka nak buat apa. Kita bagi pandangan. Selagi mana kita mampu, kita usahakan. Mak ayah dah tak ada tenaga, kita ni masih boleh ada tulang kerat yang boleh berusaha. Jangan mengharapkan. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, itu bukan rezeki kita. Jangan nak bergaduh pula sama adik, beradik dan sebagainya. Itu contoh lah kan. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala cipta Nabi Adam seorang lelaki, maka dia perlukan pasangan untuk menyempurnakan kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa sebagai peneman dia. Dan ini kalau kita baca tentang kisah Nabi-Nabi, ini suatu kisah yang cukup besar dalam sejarah penciptaan manusia, di mana disitulah hakikatnya kita manusia ada lelaki dan juga wanita, dan tujuan dia ialah untuk saling lengkap melengkapi, bantu, dan dijadikan lelaki ini adalah sebagai pelindung, sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalaulah kita nak jadikan lelaki ini berperanan sebagai seorang yang betul lelaki, tanggungjawab siapa? Perempuan juga. Kita pun tak boleh salahkan lelaki. Siapa yang membentuk lelaki? Perempuan juga. Jadi dalam situasi ini, bila ada masalah-masalah berlaku, kekurangan-kekurangan pada lelaki, akan ditengok balik bagaimana kita membesarkan lelaki. Tuan-tuan perempuan, kalau dalam kehidupan saya daripada keluarga yang susah, daripada kecil memang saya biasa dengan kerja-kerja. Pagi-pagi, hujung minggu, hari Sabtu Ahad tak sekolah, mak ayah akan ajak pergi mana? Toreh getah. Ada masanya petik kelapa sawit. Bukan mudah petik kelapa sawit. Nak memikul, sakit badan tu. Tapi itu sudah dibiasakan dengan perkara tersebut. Kalau di rumah masak, saya duduk pondok, masak sendiri biasalah kan. Bila balik rumah, balik pada pondok, kita masak. Jadi menjadi kebiasaan bagi lelaki ini yang biasa dengan kerja-kerja seperti ini, tak ada masalah untuk kerja-kerja di rumah. Tetapi ada di antara kita yang dalam membesarkan anak lelaki, dia tak bagi anak lelaki duduk rumah. Bukan duduk rumah, duduk dapur. Kau jangan duduk dapur lah, kau ada berterabur dapurnya tu. Lagilah ada suami nak tolong. Bang, tak payahlah bang.
lagi teruk dapur saya. Jadi bila itulah situasinya, ya, menyebabkan lelaki ni kadang, ya, kuranglah segi keprihatinan, ya, dalam urusan rumah tangga sebab tidak dibiasakan dengan kerja-kerja dalam rumah tangga. Sebab apa? Cara wanita juga untuk orang kata mengarahkan atau pemelayan atau mendidik anak-anak, ya. Jadi alhamdulillah bila kami cuba begitu daripada anak, ya, yang lelaki itu kami biasakan, ya, dengan kerja dapur. Kalau saya di rumah, ya, saya ustazah kita jadi tuan. Okey, yang lelaki pergi dapur ambil pinggan, susun pinggan dekat makan tu, kena start ni mesti lengkap. Ada pinggan, ada sudu, garpu. Pakai tak pakai nombor 2. Ya. Tapi sudu garpu kena lengkap. Kalau tak lengkap, ustazah bising nanti. Ini mana ni? Mana basuh tangannya? Ya. Bukan kita nak menggunakan atau mengambil kesempatan nak menderi dia, tidak. Tetapi itu adalah satu proses untuk membiasakan anak lelaki ini dengan kerja-kerja di dapur di rumah. Bila anak-anak lelaki biasa dengan kerja-kerja di dapur, insya-Allah bila jadi suami, dia jadi suami yang bertanggungjawab. Dia prihatin apa yang diperlukan dalam keluarga. Dia tahu apa yang nak dibeli. Memang saya selalu buat begitu. Ustazah lalu pergi dapur cek apa yang tak ada. Gula dah habis, telur dah habis, ya. Jadi biasakan begitu. Jadi jadilah orang kata suami isteri ini saling melengkapi, ya. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 189 yang bermaksud dialah yang menciptakan kamu daripada diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang kepadanya. Ini satu dalil rujukan daripada surah Al-A'raf 189 di mana Hawa ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Adam, ya. Untuk apa? Untuk Nabi Adam rasa senang dengan wanita. Sebab itulah lelaki ni ketenangannya siapa? Dengan wanita. Ya, itu fitrah dia. Ya. Sebab itulah wanita yang berada di samping lelaki ini, dia perlu menenangkan. Dia perlu memberikan ketenangan kepada lelaki. Sebab itulah sangat bahaya kan, kalau yang bukan mahram, ya, perempuan yang suka orang kata bermanja-manja dengan lelaki, itu cukup bahaya. Sebab itu Islam ada batasan pergaulan di antara lelaki dan perempuan, ya. Kadang kita fikir, setakat bercakap je, apa masalahnya? Takkanlah kita tak boleh nak kawan nafsu ke? Kuat sangat ke nafsu dia? Bukan begitu, tapi fitrahnya begitu. Terkadang lelaki ini bila dapat bercakap dengan perempuan pun, itu sudah boleh memberikan ketenangan kepada dia, walaupun perkara biasa. Sebab itu dia perlu dijaga hubungan di antara lelaki dan perempuan. Pastikan kalau lelaki nak bercakap dengan orang yang sepatutnya. Siapa dia? Isteri dia, ibu dia, kakak dia, anak perempuan dia. Tak salah kalau seorang ayah konsult dengan anak perempuan dia. Jadi dengar kata-kata wanita tu boleh menenangkan. Jangan konsult dengan perempuan ajnabi. Kaunselor pun bahaya. Banyak kes-kes yang berlaku kan, menyebabkan orang kata hubungan yang tidak sihat menyebabkan di antara laki dan perempuan, ya. Dan Rasulullah SAW pada bersabda hadis yang maksudnya, berpesanlah kamu dengan wanita, sesungguhnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk yang paling bengkok dan yang paling atas, sehingga kamu mahu meluruskannya maka ia akan patah, jika kamu membiarkannya ia akan tetap dalam keadaan bengkok. Oleh itu hendaklah kamu menasihati wanita itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Istausu bin nisa'i khairah. Ya, kerana hadis yang panjang, ya, di mana hakikat wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok atas sekali. Jadi ustazah rasanya sebelum ini pernah membincangkan tentang tulang rusuk. Kenapa tulang rusuk itu dijadikan daripada yang bengkok? Secara fizikalnya memang tulang rusuk ini bengkok, tujuannya adalah untuk menjaga organ kat dalam tubuh badan kita. Kalaulah tulang rusuk tu tak bengkok, ya, flat ke macam mana kan, cuba bayangkan yang ada kat situ ada jantung, lepas tu ada hati, ada paru-paru, siapa jaga? Organ itu terlalu sensitif, ya. Itu secara biologinya begitu. Dan kalau secara ruhinya, wanita perannya memang sangat penting, kerana wanita itulah, ya, kebiasaannya maruah, kehormatan lelaki terjaga. Nabi sebutkan kepada lelaki, apabila ternampak wanita,
di luar, maka segeralah kembali kepada isteri-isterimu. Kerana itulah kamu akan dapat ketenangan, dapat menjaga maruah diri. Jadi sini wanita memang sangat penting dalam menjaga keutuhan sebuah keluarga dan juga menjagalah, kalau sudutnya untuk lelaki, itulah tempat yang untuk memberikan ketenangan kepada lelaki. Jadi tuan-tuan puan-puan, kepada lelaki juga ditegaskan, kalau nak berurusan dengan wanita, ya, memang perlu berhati-hati. Memang wanita keadaannya begitu, bengkok, ya, ada je yang tak kena. Cara bercakap ke, cara pandangannya kan. Jadi situlah lelaki kena bijak, menggunakan kata-kata, menggunakan waktu yang sesuai. Ya, cumanya masanya kadang lelaki tak pandai berkata-kata. Itu yang masalah ni. Jadi tak kena dengan perempuan. Perempuan bahasanya canggih. Kalau bergaduh, bukan bergaduh lah, maksudnya berdebat suami isteri, siapa yang menang? Kalau saya masih angkat tangan, saya kalah. Memang tak nak fikirkan segi hujah-hujah ustazah memang, sebab dia ada knowledge, ya. Tetapi kalau dalam urusan biasa, dan ustazah pun tergelak sendiri, memanglah dia akan menang, ya. Jadi kerana itu memang kekuatan dia, ya. Jadi gunakanlah kepada, bagi lelaki ini perlu ada kemahiran. Kemahiran apa? Yang pertama, lelaki perlu mahir untuk memujuk. Memujuk dengan kata-kata. Kalau lelaki tak pandai, wanita kena bantulah. Bantu lelaki-lelaki yang tak romantis, ya, lelaki yang tak pandai meluahkan perasaan, lelaki yang tak pandai untuk ekspresi, ya. Sebab ianya semuanya berlaku bukan dia je begitu, tapi membesarnya begitu. Contoh, anak yang biasa kena marah. Siapa yang selalu marah? Ayah ke ibu? Yang selalu marah anak? Mak kan? Jadi salah, buat salah kena marah, buat salah kena marah. Akhirnya anak tak berani cakap. Bila cakap, jawab. Bila nak bercakap, dia kata, itulah bercakap, menjawab. Akhirnya anak senyap, tak berani bercakap. Itulah menjadi satu sikap dia sampai ke tua tak pandai nak ekspres. Sebab bila nak ekspres saja, kena cantas. Jadi itulah perlunya kemahiran keibu-bapaan untuk menjadi ibu bapa yang baik, ya. Kemudiannya dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai wanita, bersedekahlah kerana sesungguhnya saya melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling ramai. Lantas para wanita bertanya, mengapa kami sebagai penghuni neraka paling ramai ya Rasulullah? Baginda jawab, kerana kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Saya belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan lelaki yang berakal dibandingkan kalian. Tengok hebatnya. Tak boleh nak kalahkan lelaki, perempuan yang kalahkan, ya. Para wanita terus bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang dimasukkan dengan kurang akal dan agama? Baginda menjawab, kurang akal kerana persaksian dua orang wanita setanding dengan persaksian seorang lelaki. Inilah makna kekurangan akal. Dan apabila seorang wanita itu sedang kedatangan haid, wanita tersebut berdiam diri dengan tidak menaikkan solat dan tidak berpuasa. Inilah makna kekurangan dalam agama. Jadi dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW menjelaskan ramai, ya, penghuni neraka adalah kalangan wanita, dan diterangkan ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia apa? Kerana dia sering melaknat suaminya. Maksud laknat apa? Dia mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami. Ini biasa lah kan. Kalau dapat suami yang baik, tak apalah, saya dah maafkan awak dah, ya. Tapi terkadang ramai yang tak sabar kan, ya. Itu katakan tadi, yang bukan nak merendahkan perempuan, tidak, tapi ini satu fitrah yang kita fahami dan cuba kita perbaiki, ya. Nabi sebut sebagai suatu peringatan kepada kita untuk kita tidak melakukan perkara tersebut. Hanya orang-orang yang mengikut nafsu, mengikut perasaan je yang akan begitu. Tetapi kalaulah kita ada panduan iman, panduan ilmu, insya-Allah kita tak akan buat, ya. Kerana kita dilatih untuk sentiasa bersyukur, sentiasa bersabar, sentiasa redha, qanaah dengan apa-apa yang telah
diberikan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu kita lihat rakan-rakan, teman-teman, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, wanita yang soleh ni terkadang bila suaminya tak baik dia tetap sabar. Ya, sebab dia mengharapkan, ya, mungkin suatu ketika, ya, suami ini akan berubah. Dan kita memang banyak dengar cerita-cerita suami yang tidak bertanggung jawab dan isteri tetap sabar, ya. Jadi kita doakan supaya memberikan kekuatan, ya, agar dia dapat merubah keadaan. Sekurang-kurangnya dia dengan Allah Ta'ala selesai, tapi urusan suami itu suamilah dengan Tuhannya, ya. Jadi ramai penghuni wanita ini kerana dia sering, ya, mengungkit ataupun tidak berterima kasih, ya, dengan apa yang diberikan oleh si suami, ya. Jadi ini sifat mazmumah yang perlu kita ubah, ya. Lelaki pun ada juga yang begitu, ya. Tetapi asasnya kita nak ceritakan kebanyakan wanita begitu, ya. Dan masuk wanita kurang akal ini dua sebab. Yang pertama segi penyaksian dia lah. Orang lelaki bila saksi cukup seorang. Kenapa? Kenapa dalam penyaksian lelaki cukup seorang? Boleh jawab? Kerana lelaki kebiasaannya dia akan fokus. Kebiasaannya ada juga tak fokus. Dia dah ada isteri satu, cukup je satu. Tak ramai pun yang poligami. Tapi poligami itu yang kadang kita highlightkan, ya. Ramai yang memang setia dengan yang satu. Dia akan nampak bila bercakap satu yang nampak. Contoh, kalau lelaki tengok movie, ya, suruh dia ulas, boleh ke dia ulas? Tak ada. Kalau perempuan tengok movie, dia menangis, lebih daripada orang melakonkan dalam tu kalau cerita sedih. Sebab lelaki biasa dia akan tengok, kalau tu dia tengok macam mana aksi dia, macam mana teknikalnya. Kadang cenderung yang teknikal dia tengok macam mana proses buat penggambaran. Kalau dia tengok action, dia tengok action. Lelaki perempuan dia tengok emosi, perjalanan satu persatu. Terkadang movie tu tak habis dia dah buat conclusion. Jadi itu adalah kelebihan bagi wanita. Jadi sebab tu bila menjadi saksi ini, lelaki cukup seorang kerana dia akan fokus satu saja. Tapi perempuan biasanya dia akan dikaitkan satu sebab otak dia bersambung di antara satu dengan lain. Kemudian ialah satu hakikat lah, bila wanita ini datang bulan, ya, memang Allah Ta'ala bagi cuti. Jadi kuranglah agamanya. Bukan tak beragama, maksudnya hak untuk menunaikan kewajipan agama itu kurang dibandingkan dengan lelaki, ya. Jadi itulah tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit mukadimah, ya, tentang buku Wanita Idaman Syurga ini, di mana peringkat awal buku ini menceritakan tentang wanita. Banyak lagi yang akan dibincangkan, antaranya ialah ciri-ciri wanita solehah, bagaimana nak jadi wanita yang baik, ya. Kemudian segi amalan wanita solehah, insya-Allah minggu hadapan, siri akan datang, kalau Ustazah dah boleh, ya, rasanya dah sempat untuk 14 dah balik, lepas tu dah kuarantin untuk 2 minggu akan datang, Ustaz akan sambung. Jadi yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah pada kesilapan daripada saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mimman ya'mal bima 'alimna. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ahli jannatika ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.